أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب العلم وأبواب الجنة. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rahmat-Mu, segala pintu-pintu kebaikan, keberkatan, kenikmatan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu rezeki yang halal, segala pintu-pintu kesihatan, keselamatan, kesembuhan. Ya Allah, bukakanlah kepada kami segala pintu-pintu ilmu yang bermanfaat, yang membawa ke syurga-Mu, Ya Allah. Segala pintu-pintu kesatuan, kekuatan umat Islam dan segala pintu-pintu syurga-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah sekalian, kaum muslimin, muslimat, khususnya jemaah Masjid Kasim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para jemaah sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Mudah-mudahan bagi mereka yang tidak sihat, semoga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang mungkin ada masalah, semoga Allah Ta'ala mengeluarkan kita, memberi kita jalan keluar daripada segala masalah kehidupan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para penonton, para jemaah rahimakumullah, seperti biasa kita teruskan pengajian kita indahnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di syurga. Insya-Allah tajuk kita pada hari ini iaitu berkenaan satu salat sunat mendahului masuk syurga. Ini amalan sembahyang sunat ini, kalau kita rajin mengamalkan ini, kitalah antara orang-orang yang terawal masuk syurga. Apa solatnya, apa sembahyang sunat tersebut, insya-Allah kita akan bicarakan selepas kita membaca surah Al-Fatihah, dan kita akan huraikan ini sembahyang ni kadang-kadang kita biasa buat dan kadang-kadang kita pun terlupa nak buat. Senang saya sembahyangnya, tapi itulah kita mengharapkan rahmat Allah juga supaya bantuan Allah Ta'ala supaya dapat kita mudah beramal dengan sembahyang sunat tersebut. Kita mulakan pengajian kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan kita untuk dapat melakukan sembahyang sunat, terutama sembahyang sunat yang kita akan terangkan nanti, dan mudah-mudahan dikurniakan darjat yang tinggi di hari akhirat dan mendahului masuk syurga insya-Allah, dan mendapat syurga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila al-habibil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila jami'il mu'minina wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Para penonton, para jemaah rahimakumullah, hari ini kita nak membicarakan satu salat sunat ini mendahului orang lain masuk syurga. Ya Allah, apa sembahyang sunat tersebut? Dalam buku ini ada diterangkan dan juga hadisnya, dan walaupun hadisnya tidak menerangkan, Nabi tak kata ini amalan ni masuk syurga awal, tidak. Tetapi daripada keseluruhan maksud hadis menunjukkan orang yang mengamalkan sembahyang ini, sembahyang sunat wuduk ni, saya lupa nak sebut, sembahyang sunat wuduk ni,
siapa yang rajin mengamalkannya, maka dia insya-Allah terawal masuk syurga. Ini daripada kisah di mana Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Bilal. Ini saya bacakan dahulu dalam buku ni, surat 526 para jemaah, 526 hadis Nabi mendengar kasut Bilal dalam syurga. Jadi akan kita lihat hadisnya, dan ini semua menunjukkan bahawa sembahyang sunat wuduk ni menjadikan seseorang terawal masuk syurga. Baik, hadis yang kita akan lihat nanti menguatkan berkenaan iaitu menjadi teman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana 'alaika baina yadayya fil jannah." Artinya dari hadis yang agak panjang, Nabi bertanya, "Wahai Bilal, ceritakanlah kepada aku, apakah amalan yang telah kau kerjakan yang banyak mengandung harapan dalam Islam?" Maknanya yang kita harap-harapkan, kamu buat apa ni? Yang kita pun mengharapkan juga. Sebab apa? Sebab Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku telah mendengar bunyi suara kasutmu di hadapanku di syurga. Mana Rasulullah memberitahu bahawa dia telah mendengar suara kasut Sayyidina Bilal di hadapannya sewaktu di syurga. Mana ini kemungkinan sama ada Rasulullah mendengar bunyi kasut suara Sayyidina Bilal sewaktu Isra Mi'raj, di mana kita tahu Rasulullah diizinkan masuk ke syurga, ataupun mungkin hari lain yang Allah bukakan hijab bagi Rasulullah untuk dapat melihat orang-orang ahli syurga, dan di situ baginda mendengar bunyi suara kasut Sayyidina Bilal. Soalannya, macam mana Nabi boleh kenal ini suara kasut Sayyidina Bilal? InsyaAllah akan kita bicarakan. Jadi apa jawapan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu? Dia kata, "Ya Rasulullah, saya tidak ada apa-apa mengerjakan amalan istimewa ya Rasulullah, melainkan ada satu ni yang saya salat setiap kali selepas saya berwuduk di siang ataupun di malam hari, suatu salat yang saya tetapkan untuk diriku lakukan." Maknanya Sayyidina Bilal menjawab bahawa tak ada amalan istimewa ya Rasulullah, melainkan ini satu amalan memang saya lazimkan, saya biasakan, saya disiplinkan diri saya untuk buat, iaitu selepas ambil sembahyang saya akan sembahyang sunat 2 rakaat. Para ulama terangkan sembahyang tersebut sembahyang sunat wuduk, sama ada di siang hari atau di malam hari, Sayyidina Bilal akan buat. Malam lepas ambil sembahyang pun dia akan sembahyang sunat wuduk. Kalau siang pun lepas ambil sembahyang, Sayyidina Bilal akan ambil lepas ambil sembahyang sembahyang sunat wuduk juga. Tak kira bila-bila Sayyidina Bilal akan sembahyang sunat wuduk lepas berwuduk, yang mana Sayyidina Bilal biasakanlah. Baik, pertama sekali hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya kalau di kalangan ahli sunnah wal jamaah, hadis diriwayat Imam Bukhari maknanya hadis yang dikira sahih dan yang kuat sekali sahihnya. Maknanya insyaAllah 99.9% hadisnya sahih, maknanya hadis itu benar. Dan yang kedua, soalan timbul di sini, iaitu bagaimana Rasulullah boleh kenal itu suara kasut Sayyidina Bilal. Sebab Rasulullah tak kasih tahu, "Oh, wahai Bilal, saya ternampak kamu dalam syurga dengan kasut kamu bunyi kasut." Tak. Rasulullah cuma sebut, "Saya terdengar bunyi suara kasut kamu di hadapan aku di syurga." Maknanya Rasulullah menghadap depan, di hadapan Rasulullah terdengar bunyi kasut Sayyidina Bilal. Macam mana Nabi boleh kenal? Ini kadang-kadang persoalan ini mungkin terjawab kalau kita lihat kepada seorang ibu. Sebab itu seorang ibu atau seorang ayah, mereka boleh mengenal bunyi kasut anaknya. Kadang-kadang kalau budak-budak ni balik sekolah pukul 1 petang, pukul 2 petang, balik bunyi kasut saja, bang, anak kita dah balik bang, bunyi kasut dia. Tapi heran ni boleh confirm lah tu mak. Seorang ibu boleh confirm betul anak seorang kita. Jadi pintu membuka. Kan saya dah cakap. Jadi macam mana seorang ibu, kerana ayah dia pun boleh kenal suara cam suara anak.
Pasal dah terbiasa. Dah terbiasa dan juga kerana cintakan anak. Sebab itu seorang ibu ni kadang-kadang bukan kata bunyi kasut, bau budak pun dia boleh tahu. Bau ini bau si Mamat ni. Dah balik agaknya, dah balik sekolah. Padahal dia bukan budak masuk bilik dia, mak boleh bau. Jadi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ni begitu sayang dengan sahabat-sahabatnya. Sampaikan bunyi kasut pun Nabi boleh cap. Nabi boleh tahu. Confident lagi Rasulullah tahu, aku telah mendengar bunyi kasut kamu dalam syurga wahai Bilal. Tentu kamu ada mengamalkan satu amalan yang hebat ini. Sebab Rasulullah orangnya memang perhatikan. Macam satu kisah, saya keluar tajuk sikit, di mana Rasulullah bertanyakan dengan sahabat, seorang wanita yang sering datang ke masjid, bersih-bersihkan masjid. Sampai sahabat-sahabat pun tak perasan. Wanita ni, dia kadang-kadang petang-petang, nanti dia datang masjid, dibersihkan. Dalam 10 minit itu datang sekejap, bersih-bersih masjid, balik. Riwayat menyebut yang dibersihkan bukan apa, ini apa daun-daun apa kurma kan, pelepah kurma. Dia datang, dia tengok bersih, lepas balik sekejap ni, 5 minit, 10 minit. Rasulullah perasan, sahabat-sahabat banyak tak perasan. Jadi Nabi tanya mana wanita tersebut. Jadi semua tak tahu. Melainkan satu dua orang dia berasa, mungkin wanita yang datang petang-petang untuk dibersihkan pelepah kurma atau apa, daun-daun dibersihkan. Itu sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi Nabi agak terkejut dan Nabi tanya di mana kuburnya. Nabi sembahyang jenazah, sembahyang itulah di atas kubur itu. Di sini menunjukkan Rasulullah perasan, perhatikan semua sahabat-sahabatnya, siapa-siapa. Walaupun orang yang kadang-kadang sekali-sekali datang masjid pun Nabi perasan siapa dia. Jadi ini yang baru kita boleh faham macam mana Rasulullah kata, saya mendengar bunyi kasut kamu wahai Bilal dalam syurga di hadapan. Macam mana Nabi confidence sebab Nabi sayang sama sahabat-sahabat, kenal semua. Jadi ini yang mana kita boleh faham. Yang ketiga, antara faedah daripada hadis ini menunjukkan bahawa Sayyidina Bilal mendahului masuk syurga daripada orang lain. Kalau tidak, tentu Rasulullah takkan bertanya, kalau misalnya Sayyidina Bilal masuk bersama-sama sahabat lain, tak ada jadi persoalan lah. Sama je sahabat-sahabat lain. Tapi ini lain dari lain, mendahului masuk syurga daripada yang lain. Jadi mesti Rasulullah mesti tahu, ini mesti ada amalan tertentu yang Sayyidina Bilal buat. Akhirnya Sayyidina Bilal kasih tahu sembahyang sunat wudu yang dilazimkan. Mana bukan sembahyang sekali saja dah cukup tak? Setiap kali ambil sembahyang, kalau ingat sembahyang sunat. Setiap kali lepas ambil sembahyang sunat. Sunat wudu. Ini cuba kita lazimkan para jemaah. Walaupun dia bukan wajib, dia sunat, tapi benda-benda sunat ni kita kadang-kadang kena paksa diri kita. Kerana kita ni malas, kita lebih kurang tak. Benda-benda sunat, kita kena lawan perasaan malas kita buat. Baik, soalan timbul di sini pula. Kadang-kala kita ni nak sembahyang di masjid contohnya. Tiba-tiba lagi 2 minit nak sembahyang zuhur lah. Dah azan. Selalu di Singapura ni antara azan lepas habis dengan nak sembahyang zuhur ke subuh, selalu kasih masa 7 minit. 7 minit, 8 minit. Kadang-kadang kita dalam perjalanan ke masjid nak sembahyang zuhur, azan. Okeylah kita pejak azan, kita ambil sembahyang. Tapi kadang kita masuk toilet dulu, ambil sembahyang, tiba-tiba dah habis 5 minit. Tinggal 2 minit. Dia selalu 7 minit, 8 minit. Letaklah lagi 3 minit. 3 minit, mana sempat nak sembahyang sunat wudu, lepas ambil sembahyang nak sembahyang sunat wudu, dan sembahyang sunat qabliyah zuhur contohnya. 3 minit mana sempat? Jadi di sini para ulama membolehkan. Dalam keadaan tertentu dibolehkan jamak sembahyang sunat dan sembahyang sunat. Maknanya kita boleh niat usalli sunnatal wudu wa sunnatal zuhri qabliyah lillahi ta'ala. 2 rakaat. 2 rakaat tu kita boleh combine sembahyang sunat wudu dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur. Sepatutnya 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi pasal masa tidak mengizinkan, kita sembahyang 2 rakaat, dua-dua kita combine. Ini dibolehkan, ramai ulama membolehkan, terutama mazhab Syafi'i boleh. Yang tak boleh, jangan pula kita combine usalli sunnat wudu wa sunnah qabliyah zuhur wa salatul salatul zuhur, tak boleh. Sunat wudu ni combine dengan sembahyang zuhur lah, tak boleh. Sembahyang sunat dia boleh combine dia dengan dia, zuhur tak boleh. Begitu juga qada zuhur dengan zuhur pun tak boleh. Kena sendiri-sendiri. Kita kena sembahyang
usolli salat az-zuhri arba'a rakaat. Saya niat sembahyang zuhur 4 rakaat, lepas habis baru boleh qada zuhur yang semalam kita tinggal. Tapi sembahyang sunat boleh pula. Jadi macam juga kalau kadang kita bangun subuh contohnya, bangun subuh sekarang subuh habis dalam 7 suku lebih kurang lah, saya pun kurang pasti 7 suku, letaklah 7 suku Jadi terbangun pukul 7.05, 7.05 kita nak pergi tandas, nak pergi sembahyang. Keluar saya dah pukul 7.10, 7.11. Cuma ada berapa minit lagi, ni dah nak isyraq ni, syuruk. Jadi ke dalam keadaan macam itu, kita boleh niatkan sembahyang sunat wuduk dan sembahyang sunat subuh sama-sama. Usalli sunatal wuduk wa sunatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Kita boleh combine kan. Tapi kalau boleh diasingkan, kalau kita bangun pukul 7 contohnya, kita ada masa lagi 6 minit, nak 7 minit, kita asingkan sembahyang sunat wuduk 2 rakaat, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, insya-Allah. Ini beberapa persoalan tentang sembahyang sunat wuduk. Baik, dan satu lagi Sayyidina Bilal ni, para jemaah rahimahumullah, kalau kita tengok sejarah ni, seorang sahabat yang sangat cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Sayyidina Bilal ni apabila Rasulullah wafat, dia tak nak jadi tukang azan lagi. Pasal dia kata menurut riwayatnya, dia bimbang kalau setiap kali dia azan dia teringat Rasulullah, setiap kali dia azan dia rindukan Nabi. Jadi tak boleh, dia kata, dia suruh orang lain sajalah baca azan. Sehingga kan ada riwayat menyebut beliau tidak tinggal di Madinah, malahan tinggal setelah pembukaan ini setelah umat Islam dapat menumpaskan tentera Rom di kawasan kira dekat dengan selatan Palestin gitulah. Tentera Islam pada pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dapat menumpaskan tentera Rom diketuai oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Bilal tinggal di sana berapa bulan, pasal Sayyidina Bilal tak mampu nak tinggal di Madinah. Setiap kali tempat Sayyidina Bilal pergi, dia tahu ni Rasulullah pernah datang. Setiap kali dia pijak bumi ni, dia tahu ni Madinah, Nabi pernah datang. Dia selalu rindu, jadi dia pindah terus. Suatu ketika menurut riwayat katanya dia bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia balik ke Madinah dan ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apabila sampai di Madinah, Sayyidina Bilal Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu minta, ketika itu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, dia kata, wahai Bilal, kamu bacalah azan, kita nak dengar, dah lama kamu tak laungkan azan. Sayyidina Bilal tak nak, dia kata tak boleh lah, dia kata takut teringat Nabi, kuat. Tiba-tiba cucu Rasulullah Sayyidina Hasan tu dah dewasa lah, dia kata, wahai Bilal, bacalah azan, lakukan azan, kita nak dengar. Jadi apabila Sayyidina Bilal dengar cucu Rasulullah suruh Sayyidina Hasan, akhirnya okeylah, lembut hati Sayyidina, dia pun baca. Sekali sajalah dia lakukan azan. Ketika dilaungkan azan, mereka-mereka yang tinggal dekat-dekat dengan Madinah tu, di kawasan masjid, mereka macam terkejut. Rasulullah hidup balik, Nabi hidup balik. Masa dengar Bilal punya azan, mereka pun keluar, mereka ingat Rasulullah hidup balik. Rupa-rupanya bukan Nabi hidup balik, ini Sayyidina Bilal baca azan. Akhirnya mereka pun menangis, semuanya rindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas itu Sayyidina Bilal tak baca azan lagi, pasal tak boleh, tak mampu. Kadang-kadang ialah takut tengah azan tu menangis. Macam mana kalau tengah azan menangis pula? Ini azan nak dilakukan, panggil orang sembahyang. Dan kemudian yang menarik tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, iaitu ketika nak meninggal tu, Sayyidina Bilal, menurut sejarahnya, isteri katalah, makna semua orang dah sedih, dah nak meninggal, tiba-tiba Sayyidina Bilal ni tersenyum. Dia kata, wahai Bilal, kita semuanya dah sedih nak melihatkan kamu ni dah nazar, nak meninggal. Kenapa kamu senyum pula? Dia kata, apa? Tak lama lagi saya akan bertemu dengan Rasulullah dan para sahabat yang lain. Ini maknanya, bayangkan orang-orang yang amat mencintai Rasulullah nak meninggal boleh senyum pasal nak jumpa Nabi, nak jumpa sahabat-sahabat Nabi yang dah meninggal.
kita ni macam manalah agaknya Allah Alam, mudah-mudahan boleh senyum jugalah. Tapi senyumlah. Senyum tu kerana mungkin nak bersama Nabi, nak masuk syurga Firdaus. Tapi kalau senyum pasal nak cabut, nak cabut lari hutang banyak, ya okey lah, nak mati bagus juga. Hutang tak terbayar, lain pula ceritanya. Tapi para jemaah, ya tadi itu berkenaan satu solat sunat mendahului masuk syurga, iaitu sembahyang sunat wuduk, apa yang telah saya baca tadilah. Dan satu lagi para jemaah rahimakumullah, ini berkenaan amalan-amalan kalau kita dah terbiasa buat, amalan-amalan doa-doa dan mujarab, contohnya mujarab. Jadi kalau saya pernah terbaca dalam Ibnul Qayyim rahimahullah, dia ada menyatakan bahawa amalan-amalan ini macam selawat ke ataupun apa-apa amalan sunat yang kita doa-doa yang kita dah terbiasa buat, dan mujarab. Mujarab ni maknanya terbukti berkesan untuk kebaikan. Ibnul Qayyim kata teruskan, menunjukkan ada makna, ada bantuan lah. Jadi contohnya macam tuan-tuan para jemaah kita mungkin dah terbiasa macam amal, contohnya selawat ataupun kita ada baca Yasin dan sebagainya, dan terbukti mujarab, baguslah, nampak kelebihan macam sembahyang sunat wudhu, sembahyang sunat duha. Sembahyang sunat duha, sembahyang saja 2 rakaat 4 rakaat sekali hari itu itulah ada kebaikan apa. Jadi dibuat, jadi teruskan. Teruskan, jangan stop. Begitu juga ada orang kadang-kadang dia iktikaf di masjid antara maghrib dengan isyak, dan apa yang dihajatkan tercapai. Jadi maknanya kalau ada hajat-hajat penting, teruskan antara maghrib dengan isyak iktikaf dan berdoa sembahyang hajat contohnya, kita minta insya-Allah ada DP berkat. Jadi ini, sebab itu daripada kata-kata Ibnul Qayyim ni saya agak tertarik. Macam inilah Sayyidina Bilal terbukti makna Rasulullah tunjukkan dia antara orang yang terawal masuk syurga. Antara juga macam selawat syifa. Selawat syifa ni selawat, dengan berkat selawat itu semoga Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit kita dengan selawat syifa lah. Ini pun ada orang yang berpengalaman, dia amalkan, memang mujarab. Mujarab maknanya dia terbukti, dia membantu banyak perkara. Dan saya juga satu perkara aneh tentang selawat syifa ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifa, yang sering saya baca sebelum kuliah bermula. Ini pun satu perkara aneh berlaku berkenaan di mana saya dulu ada tonsil, tonsil sakit tekak. Kadang-kadang bercakap banyak saja kena tonsil, demam. Cakap-cakap banyak, problem sampai kena operation dan sebagainya. Tapi ada satu ketika waktu saya ceramah-ceramah, saya bilang, kenapa tak demam-demam, tak sakit-sakit ni? Saya pun fikir juga, selalu sebulan mesti sakit. Tonsil memang itu. Sebulan, 2 bulan ada demam. Tapi dah 3 bulan, 5 bulan, ada demam, tak ada sakit tekak. Rupanya saya perasan, setiap kali sebelum kuliah, saya akan baca selawat syifa. Jadi saya teruskan. Masya Allah, mujarab. Ini saya teringat Ibnul Qayyim kata, kalau satu amalan kita dah terbiasa buat, memang mujarab, tajribah, mujarabat, benda-benda yang terbukti memberi kebaikan, kita teruskan. InsyaAllah para jemaah. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Jadi tajuk kita tadi berkenaan sembahyang sunat wudu mendahului masuk syurga. Apa dalilnya? Perbuatan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dan juga Rasulullah mendengar kasut Sayyidina Bilal dalam syurga di hadapan baginda. Jadi Sayyidina Bilal beritahu, dia punca dia pasal dia melazimkan sembahyang sunat wudu selepas berwudu. Mudah-mudahan kita cubalah amalkan insya-Allah. Baik, saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.